Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua follower setia live bersama dengan Pak Aris. Salam Jumaat. Maaf di atas kelewatan kita bersiaran. Tadi kita dah buat siaran kali pertama namun ada masalah sikit. Dan kita teruskan untuk live kedua lah untuk pagi ini insyaAllah. Dan kepada anda yang baru saja tiba ke dalam live Pak Aris, jangan lupa untuk follow dan like page terbaru ni, page Pak Aris 2. Jangan lupa hebah-hebahkan juga, share-sharekan juga kepada kawan-kawan anda di luar sana. Mudah-mudahan lebih ramai lagi dapat bersama dengan Pak Aris pada pagi ini untuk sama-sama kita mendengarkan perkongsian yang menarik daripada Pak Aris. Salam Jumaat untuk semua yang sedang menonton. Okey, seperti biasa kita bersama langsung di Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah di Bukit Katil, Melaka. Ada tak yang pernah sampai kat sini? Boleh komen sikit. Okey, dan seperti biasa live ini ditajuk oleh Pak Aris Kopi, minuman kopi kurma yang sedap di mulut, sihat di perut. Dapatkan segera daripada leader dan ejen kami yang berdekatan dengan kawasan anda. Okey, yang sedang menonton, terima kasih Puan Wati Yasin. Tadi daripada live kali pertama dan live kedua pun Puan Wati ada terima kasih. Begitu juga Encik Syamsuddin Asyari, terima kasih. Kita ada Encik Saiful Nazira, katanya Assalamualaikum Pak Aris dan semua yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segala urusan dakwahmu dan teruskan perjuangan anda demi agama bangsa dan negara ini baik-baik terbaik. Terima kasih. Terima kasih Encik Saiful Nazira. Mudah-mudahan live hari ini dipermudahkan insya-Allah. Encik Yaakob Ali, Assalamualaikum. Masih lagi putus-putus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kita nak cakap pun susah sebab kita deal dengan line kan, line internet. Jadi memang sangat orang kata terbatas lah untuk kita mengawalnya. Namun begitu di pihak kami sekarang ni alhamdulillah tidak ada sangkut-sangkut. Mungkin kalau berlaku sangkut-sangkut di tempat anda sekarang ni, anda mungkin boleh bergerak-gerak sikit untuk mencari kawasan yang mempunyai coverage internet yang lebih baik insya-Allah. Gerak-gerak sikit. Okay, kita ada Encik Syamsuddin Asyari. Assalamualaikum Pak Aris dan tim, baik-baik terbaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab bagi pihak Pak Aris. Okey, jangan lupa untuk share-share live ini dan kepada anda yang telah pun menyertai program ibadah korban bersama dengan Madrasah Pak Aris. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan anda semua murah rezeki. Terima kasih kerana sudi menyertai program ibadah korban bersama dengan Pak Aris dan Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah. Okey, sambil-sambil itu jangan lupa share, kita share sebanyak mungkin. Mudah-mudahan di page yang baru ini kita dapatlah share dengan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan lebih ramai lagi dapat bersama dengan Pak Aris untuk mendengarkan perkongsian yang menarik. Okay, sambil-sambil itu jangan lupa juga anda boleh kongsikan persoalan anda, pandangan anda berkaitan dengan tajuk kupasan pada pagi ini di ruangan komen. InsyaAllah kita share sama-sama, kita kongsi sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat banyak pencerahan daripada tajuk kupasan yang dibawa oleh Pak Aris pada hari ini insyaAllah. Kita ada Maksu BM, terima kasih. Kita ada Encik Saiful Nazira kata dan share. Terima kasih Encik Saiful Nazira. Pada anda semua boleh kongsikan pandangan anda, soalan anda di ruangan komen. Soalan-soalan pandangan-pandangan yang terpilih kita akan bawa kepada Pak Aris untuk kita bacakan bersama-sama. Kita ada Puan Wati Yasin. Assalamualaikum Pak Aris dan tim. Semoga dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Maksu BM pun ada maklumkan. Assalamualaikum Pak Aris dan tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sampai-sampai itu jom kita share lagi live ini tuan-puan. Kita ada Puan Zawiyah Mahdi. Terima kasih Puan Zawiyah. Pada anda yang kali pertama menonton live ini, jangan lupa ataupun anda dah lama follow live Pak Aris, jangan lupa untuk tekan butang follow dan like. Kadang-kadang kita terlupa, kita dah tonton-tonton live Pak Aris, terlupa pula nak share ataupun terlupa pula nak follow dan like. Jom kita support dengan kita follow live ini dan kita like insya-Allah. Dan kita mulakan live bersama dengan Pak Aris. Anda semua baik-baik terbaik. InsyaAllah baik-baik, insya-Allah baik-baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Khabar semua insya-Allah. Mudah-mudahan terbaik kita dirahmati Allah. Kita berada pada hari Jumaat, penghulu segala hari. Dan mudah-mudahan kita dapat buat yang terbaiklah hidup kita, memberi banyak manfaat kepada kehidupan kita dan orang lain. Hari ini kamu bangun, kamu bangkit, apa yang kamu fikirkan? Hari ini selepas anda berada di tempat kerja, anda berada di mana pun lokasi anda sekarang, apa yang anda fikirkan? Apa yang anda nak buat hari ini? Ada tak kita bila kita berada di hari Jumaat ni, kita dah plan nak buat sebanyak mungkin perkara baik hari ini? Atau di mana-mana hari kamu berada, hari Isnin sehingga hari Ahad, setiap hari kamu dah rancang nak buat apa yang terbaik, bukan rancang nak buat kerja semata-mata. Abah Akbar jatuh pula. Abah Akbar jatuh. Hai.
Dia tak kuat. Dia sekian-sekian. Okey. Allahu Akbar. Kan? Bila kita bangun daripada tempat tidur kita, apa yang kita plan, apa yang kita rancang. Ada orang dia bangun-bangun dia dah risau, alamak, macam nak settlekan masalah hutang, dia ada presentation hari ni, dia ada pembentangan, ya Allah tak siap pula, dia nak jumpa bos pagi hari ni, dia kata alamak memang kena maki lah. Kan? Dia ada benda yang dia nak settlekan, nak jumpa orang dan sebagainya. Kan? Tapi sedar atau tidak kita ni sahabat, apa pun kita buat, bila kita niat tu kerana Allah, kita dapat 1001 manfaat. Kan? Kita jumpa bos ke, kita nak jumpa orang ke, nak present produk ke, nak jual barang, bila kita niat tu kerana Allah, setiap benda kita buat tu dapat pahala sahabat. Tu letak duduknya niat. Niat ni besar tuan-tuan. Niat tu letaknya besar. Tak ada niat solat tak sah. Tak ada niat puasa fardu kita tak sah. Jadi niat tu bawa dia setiap masa, bawa dia ke mana kita pergi, menjadikan semua perbuatan kita, amalan kita tu amalan yang diterima, yang amalan yang melayakkan kita mengharapkan penerimaan Allah SWT. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita mengharapkan kan Allah terima ibadah kita. Kita mengharapkan belas ihsan Allah, kita mengharapkan kasih sayang Allah, agar setiap apa yang kita buat kan mendapat perhatian Allah, pandangan Allah. Allahu Akbar. Sebab itulah kita kena letakkan niat itu di tempat yang terbaik, tempat yang betul. Kadang-kadang kita main buat je satu perkara, tak niat apa-apa pun, tak letakkan apa-apa kepentingan ummah, kepentingan agama. Sebab kita hidup ni bukan kerana nama, kita hidup ni kerana agama. Faham tak? Kita hidup nak mencari redha Allah, kita nak cari pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Kita tak kisahlah orang puji ke, orang pandang kita dengan mulia ke tak mulia. Yang kita bimbang, yang kita khawatir sepatut ada dalam hati kita ialah Allah pandang tak amalan aku ni, Allah terima tak pandang amalan aku ni, Allah redha tak apa yang aku buat. Ini semua mesti masuk dalam konteks pemikiran kita. Mesti ambil kira benda ni. Anak daripada kecil, didik mereka benda tu. Anak daripada kecil, tarbiyah dia, agar dia kan, dia nak buat apa pun, dia letakkan Allah di tempat yang paling atas. Nampak tak? Dia nak buat apa pun kan? Tuan-tuan ambil berat tuan-tuan. Hari ini, zaman yang sangat sukar nak didik anak. Kena faham betul-betul ni. Dan zaman ni zaman yang sangat sukar nak didik anak. Zaman ni lah zaman yang sangat sulit nak bawa anak ke jalan yang benar. Kena faham betul-betul. Tak kisahlah anda ada anak kat madrasah ke pondok ke, anda ada anak kat sekolah agama sekalipun, anda ada anak yang belajar kat universiti agama sekalipun, UIA ke universiti mana ke, Queen ke, ke universiti Kolej Islam ke, Kolej Islam mana sekalipun kan. Sebenarnya hari inilah zaman yang sangat sulit untuk bawa anak ke jalan agama, dan paling sulit untuk mempertahankan dia kekal berada di jalan agama. Kena faham ni. Jadi jangan, saya nak ingatkan diri saya dan panjang dan sebarkan pada semua orang, jangan ada sifat sombong, angkuh. Jangan kan. Engkau tak ada apa-apa pun. Ingat baik-baik. Kan, jangan kau nak blame, kau nak claim, kau nak kutuk, nak lanyak. Jangan. Hentikan semua ni. Sebab kamu belum tentu dapat selamatkan anak-anak kamu. Kamu boleh bawa semua anak kamu belajar agama, tapi belum tentu kamu akan mampu buat dia ada agama. Ini bukan gurau tuan-tuan. Ini bukan gurau. Ambil kisah Azazil sebagai satu ingatan dan panduan kita, pedoman kita. Dia dulu tempat yang Allah pandang, Allah muliakan. Dia makhluk yang paling Allah muliakan. Dia adalah makhluk yang paling taat pada Allah. Tapi terkucil tuan-tuan. Ini tak jaga. Sebab tu kita sebagai mak bapak kena bangunkan ini. Jangan sombong, jangan ada terlintas angkuh. Habis kita. Jangan terlintas kita hebat berbanding orang lain. Jangan terlintas kita lebih warak daripada orang lain. Jangan terlintas, jangan terfikir, jangan. Dan kita ni wara alim. Oh jangan, ya Allah. Ada orang cakap saya, ni suami saya ni label-label para habaib. Allah Akbar. Tak kisahlah suami kau alim ke, suami kau hebat pun, tak payahlah nak banding-bandingkan dengan orang lain. Semua isteri sayang suami. Tak payah kita nak canang, tak payah kita nak sembang, nak gimbang. Kan, anak saya ni memang pandai, dia memang akhlak dia Allah terpuji. Tak payah. Kan, dia akhlak dia baik pada hari ni sebab ujian besar belum sampai. Ingat baik-baik.
Dia baik pada hari ini sebab dia masih lagi sekolah rendah, belum besar ujiannya seperti mana remaja sekolah menengah lalui, tempuhi. Dalam sekolah bawa handphone, bawa video lucah. Dalam kelas, dalam sekolah, kau ingat apa? Orang boleh cek setiap beg pelajar ke? Kau ingat kau bapa, kau mak, kau mampu ke nak cek SIM card anak? Kawan bawa handphone, anak kau tak bawa handphone tapi dia bawa SIM card. Anak kau tak ada SIM card, anak kau tak ada handphone, dia boleh tengok handphone orang lain. Kau faham tak? Kena faham ni, ini benda besar, ini benda berat. Jangan sombong, jangan angkuh. Kau boleh bawa anak kau belajar ke kolej mana sekalipun, tapi bab agama jangan sombong. Belajar daripada apa yang berlaku pada Azazil. Belajar daripada apa yang berlaku kepada ramai orang yang dikategorikan, dilabelkan orang alim, tapi akhirnya Allah campak ke lembah kemaksiatan, lembah durjana. Kan? Jangan sombong, jangan angkuh, jangan rasa kita hebat, jangan. Sebab itu setiap hari bila kita bangun, macam mana kita nak baiki iman kita nak mantapkan iman kita, bagaimana kita nak memperkasakan amalan kita, bagaimana kita nak kekal ingat Allah, bagaimana kita nak kekal untuk sentiasa syukur pada Allah, bagaimana kita nak mantapkan setiap amalan-amalan kita agar dia menjadi lebih baik. Kita seronok nak baca Quran, kita seronok nak buat solat duha, kita seronok nak zikir, kita seronok, kita bahagia, kita happy nak buat benda baik. Tak payah nak sembang-gembang, nak keluarkan kat FB, nak keluarkan TikTok, nak keluar kat Instagram, apa yang kita buat. Konon-konon nak beri inspirasi pada orang. Kerana semua benda yang kau buat nak bagi inspirasi, takut-takut kita tak kuat. Takut-takut kita telah menterjemahkan siapa kita pada pandangan orang. Kita tak takut kat komen semua puji kita. Kita rasa seronok atas pujian itu. Kita bimbang dan kita tak rasa selesa bila ada orang komen yang kita rasa macam bagus nak komen-komen orang. Nampak? Kadang-kadang komen itu lebih baik daripada semua pujian yang disebarkan, dilempar kepada kita. Allahu Akbar. Kadang-kadang komen itu menyedarkan kita. Kadang-kadang kata-kata orang yang dulu kat komen itu kadang-kadang boleh menyentuh perasaan kita untuk kita baiki iman kita. Kita baiki amalan kita. Kita baiki setiap tingkah laku kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sebab tu penting tuan-tuan, ambil tahu kan kita sedang berada di zaman yang sangat sulit. Dan bukan sekadar barang naik, benda buruk pun bertambah-tambah sekarang. Dia rogol dia, bapak rogol anak, abang rogol adik. Allah, subhanallah. Kan? Dia jual dadah, dia beli dadah, dia isap dadah. Pecah amanah, rasuah, tak pernah berhenti. Subhanallah. Kan? Semua benda jadi halal walaupun sah-sah haram. Semua benda diterima walaupun tidak benar. Allahu Akbar. Hari ini hidup kerana makhluk, bukan kerana Allah. Hari ini kita hanya fikir masalah kita, tanpa kita sedar bahawa itulah salah satu mungkin jalan yang Allah nak panggil kita kembali pada dia. Kita menangis kerana ada masalah, tapi kita tak pernah fikir bahawa masalah itu datang daripada kelemahan kita. Menangislah atas dosa-dosa yang telah kita buat. Menangislah atas noda-noda yang telah kita lakukan. Menangislah atas kemaksiatan yang telah kita terjemahkan dalam hidup kita. Kita menangis ada masalah, tapi kita tak ambil tahu kita menjadi punca kepada masalah itu datang. Kita menjadi asbab masalah itu berkembang. Kembali pada Allah, dekat pada Allah. Ingat Allah, bangun pagi-pagi. Nak bangun susah, nak rezeki lebih. Nak sujud payah, nak rezeki lebih. Solat duha pun berkira, tapi nak rezeki banyak. Ada masalah, tapi tak ingat Allah. Ada banyak masalah, tapi susah nak datang, nak berdiri, nak sujud di atas tikar sejadah. Apa jadah? Macam mana kita nak keluar daripada masalah? Yang hantar masalah tu Allah. Yang boleh tarik keluar masalah tu Allah. Dan kalau kita tak jumpa kepada yang memberi rezeki kepada kita, tak dapat tuan-tuan. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ini bukan main-main. Ini perkara serius yang tak boleh diambil mudah. Sebab tu kita renung perjalanan hidup kita, muhasabah hidup kita. Kita ni banyak buat silap. Dengar baik-baik, sama ada kamu suka atau tidak. Macam mana Allah nak bagi tahu kamu ini silap? Macam mana Allah nak bagi tahu kamu ni ada masalah? Macam mana Allah nak bagi tahu kau ni banyak rosak? Macam mana Allah nak bagi tahu? Allah turunkan malaikat ni. Kita siapa? Sampah. Kita siapa? Penuh dengan dosa. Kita ni pendosa. Setiap hari buat dosa. Subhanallah.
Bagaimana Allah nak sampai kepada kita, kita ni hamba yang Allah sayang, kita ni adalah hamba yang Allah suka, kita ni adalah umat Muhammad yang Allah muliakan. So, bagaimana Allah nak bagi tahu yang kita ni ada masalah? Solat engkau ni banyak rosak. Orang yang tak solat memang rosak. Solat engkau tadi tu banyak silap. Macam mana Allah nak bagi tahu bahawa engkau baca Quran tadi tu bukan kerana aku, kerana makhluk? Kau kuatkan suara engkau supaya orang dengar. Kau kuatkan suara engkau supaya orang puji. Macam mana Allah nak bagi tahu pada kita bahawa kita ni rosak? Maka antaranya sahabat-sahabat dengar pesan saya baik-baik. Antaranya sahabat-sahabat, Allah hantar anak yang masalah. Bila Allah hantar anak yang masalah, engkau pandang orang, kau tak pandang diri engkau. Nampak? Kau lepas peluang untuk baiki diri. Bila Allah hantar masalah, masalah tu anak engkau. Bila anak kamu kena faham dia darah daging kamu. Sebelum kamu pandang orang, pandang diri kamu dahulu. Sebelum kamu salahkan orang, perbanyakkan salah diri kamu dahulu. Sebelum kamu cari salah orang, cari salah diri kamu dulu. Ini formula tau, yang perlu ada pada kita semua untuk baiki diri, untuk muhasabah diri, untuk jadikan kita jauh lebih baik daripada apa yang kita capai hari ini. Kita nak hari ini lebih baik daripada semalam, dan hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelum ini. Kita tak pasti ada hari esok, tak. Yang pasti kita sedang lalui kehidupan hari ini. Faham ke faham? Bila Allah hadirkan suami masalah, Allah hadirkan isteri bermasalah, Allah hadirkan bisnes kita bermasalah, Allah hadirkan masalah. Sebelum kamu pandang orang lain, pandang diri kamu dulu. Sebelum kamu menilai orang, nilai diri kamu dulu. Sebelum kamu pindahkan masalah tu pada orang, maka pindahkan masalah tu kepada diri kamu. Kamu, anda, saya. Dengan macam itu, kamu akan memperbaiki diri kamu. Kau tak, semua orang salah. Anak bodoh disalahkan orang. Anak tak pandai, salahkan orang. Anak pandai, akulah pandai didik. Nampak tak sifat kita? Anak bodoh, anak tak cemerlang, anak teruk, semua orang salah. Tapi kalau anak dah cemerlang, anak dah jadi hebat, anak mempunyai kejayaan luar biasa, itu aku. Aku yang didik. Aku bapak dia. Aku mak dia. Tengoklah aku. Tengoklah mak dia macam mana. Tengoklah bapak dia. Nampak? Subhanallah. Tapi bila anak Allah uji dengan masalah, bila Allah uji anak dengan kekurangan, maka kita nampak semua orang silap, semua orang lemah, semua orang, bukan kita. Yang melahirkan kita. Kenapa orang pula yang kau tengok? Kan memang kawan dia salah pilih kawan, tapi engkau dah pernah bagi tak ilmu pilih kawan? Cukup tips tu, nanti kita dapat lebih banyak. Kan? Sikit-sikit, alhamdulillah. Kan? Engkau salahkan dia pilih kawan. Betul lah. Dia isap dadah sebab dia salah pilih kawan, betul. Kan? Dia mula isap rokok sebab dia salah pilih kawan, betul. Dia kat sekolah, dia salah pilih kawan sebab tu dia tengok video lucah, betul. Dia mula semua tu daripada kawan dia, betul. Tapi kau jangan lupa, pernah tak kau didik anak kau, tarbiyah, bimbing dia supaya dia tahu pilih kawan? Hanya kau tahu cakap satu benda je, jangan salah pilih kawan, jangan salah pilih kawan, pilih kawan yang baik. Tapi kawan yang baik tu macam mana? Pernah kau halusi? Pernah kau perincikan? Pernah kau beri pencerahan? Kawan yang baik tu macam mana? Kawan yang baik tu diterjemahkan tu macam mana? Tak benar kita terang kepada anak. Kita hanya cakap pilih kawan baik, jangan kau pilih kawan yang salah. Kan? Nampak tak? Setiap anak kita ada kawan baik dia. Adakah kawan baik anak kita tu baik akhlak dia? Setiap anak kita ada kawan-kawan yang dia rapat. Adakah kawan yang anak kita rapat itu mulia adab dia? Nampak tak? Dia kawan dengan budak pandai-pandai. Adakah budak pandai-pandai adab tinggi, akhlak dia luar biasa? Adakah budak bodoh kelas paling hujung tu hancing akhlak dia, buruk adab dia? Belum tentu, sahabat-sahabat. Mak kata kawanlah akan kawan yang pandai, besok jadi pandai. Nampak? Tapi kau tak pernah kata kawanlah anak-anak, budak-budak, pelajar-pelajar yang ada akhlak, yang rajin solat, yang baik akhlak dia. Kawanlah dengan mereka, walaupun mereka kelah hujung. Tak kan? Pada waktu sama, jangan tinggal kawan-kawan yang pandai. Sebab itu untuk pembelajaran kamu. Namun pada waktu yang sama, jangan kita tinggalkan kawan-kawan yang baik walaupun dia kelas hujung, kelas tengah. Sebab itu membina akhlak kamu, membina anak kamu. Ada. Subhanallah. Kadang-kadang kita ni ada 4-5 orang kawan. Yang perempuan biasalah, ibu-ibu. Ini biasa.
Ibu-ibu ni ada 5-6 orang kawan. Kawan rapat, kawan membawang. Tak ada cerita lain, bawang je. Kan? Bawang Rangers. Kan? Dia super bawang. Kan? Anak-anak ni, mak bapak ni akhlak banyak buruk. Ni bawang-bawang ni banyak buruk. Cerita orang je. Duduk je cerita orang. Duduk je cerita orang. Maka Allah terjemahkan anak-anak yang buruk. Dan anak-anak yang buruk ni pula, dia akan kawan dengan kawan-kawan yang datang pada mak bapak ni tadi. Apa yang dapat anak kita? Dia kawan dengan kawan-kawan yang mana mak bapak dia adalah kawan, dan dia berkawan dengan anak-anak tu. Nampak tak? Apa yang ada? Kan? Mak bapak yang banyak cerita hal orang, yang membawang. Rasa-rasa macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak tak? Ini cabaran. Ini adalah perkara yang perlu kita ambil berat. Kan? Sebab tu lapkan air matamu. Jangan menangis kerana ada masalah, tapi menangislah sebab kita pendosa. Jangan menangis sebab kita ada masalah. Sebab kau menangis macam mana pun, masalah tetap akan ada. Masalah tak akan terhapus, terhakis hanya kerana kamu menangis. Tapi menangislah kerana Allah bangun pagi-pagi buat solat tahajud. Menangislah sedaya upaya, cuba sedaya upaya untuk menangis. Kan? Memikirkan dosa-dosa yang kita buat tu menjadi asbab mengapa kita jadi macam ni. Kita berada kat level ini, masih kekal di tahap yang sama. Nampak tak? Tapi jangan hanya kerana melihat orang-orang berjaya, maka kamu nak jadi orang berjaya, kamu sanggup buat apa saja. Pijak orang, fitnah orang, khianat orang, zalimi orang. Jangan. Tuan-tuan, perjalanan akhirat sangat jauh. Tiba satu masa nanti tiada lagi akhir lain yang kamu akan sambut. Tiba satu masa nanti tiada lagi happy birthday untuk kamu. Kematian itu pasti akan berlaku. Kematian itu wajib ke atas setiap manusia yang bernyawa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita semua sedang menghampiri detik-detik kematian kita. Kubur dah panggil kita, rumah baru dah panggil kita. Tersedia sebenarnya untuk menerima kedatangan kita. Sudahkah kita bersedia? Cuba tengok akhlak kita, cuba tengok sikap kita, cuba tengok kesombongan kita. Jangan ingat kamu ada anak-anak, kamu dapat semua baik tau. Jangan kamu fikir bahawa kamu boleh cakap apa saja, kan? Sebab kamu dapat anak yang baik sekarang. Jangan. Itu kesilapan besar. Kamu jangan sombong sebab suami kamu baik. Jangan. Bila masa suami anda boleh terkucil, kan? Kadang-kadang dah 25 tahun, 30 tahun kahwin, tuan-tuan tak ada ujian. Bagus hubungan suami isteri. Cantik, kemas, indah, bahagia. Anak-anak pun dah berada kat sekolah menengah. Seronok tengok anak-anak dah makin besar. Bahagia. Setiap tahun 2 kali, 3 kali dapat jalan sama-sama. Memang spend a lot of time dengan family. Suami kita memang tak pandai duduk kat luar, balik kerja mesti kat rumah. Tiba-tiba ujian sampai, kan? Bos dia naikkan dia jawatan, pindahkan dia ke tempat lain. For the first time, untuk pertama kali dia bekerja di kawasan luar daripada kawasan tempat tinggal dia. Masalah boleh sampai. Di tempat kerja sana, dia digoda oleh seorang perempuan. Yalah, dah jadi bos, dah pegang satu department, dah pegang satu kawasan, dah pegang negeri, kan? Syarikat tu dia yang ketua seluruh negeri tu, kan? Atas kepercayaan bos dia. Sebab suami kita memang terbaik, hebat, luar biasa, amanah, jujur. Bila pergi tempat lain, jauh pada anak, jauh pada suami, memula buat video call setiap hari, lama-lama dah perlahan. Rupa-rupanya dah ada affair, dah ada hubungan. Sulit untuk menyatakan. Sebab tak lelaki perempuan, tak perempuan lelaki. Kau tak dua sekali tak guna. Nampak tak? Dia tahu suami orang, tetap nak pergi dekat, tetap nak kacau rumah tangga orang. Tak salah nak jadi isi kedua ketiga, tapi yang salah ni kamu menjadi punca kepada perbalahan orang. Orang dulu, kalau zaman Nabi SAW, zaman sahabat, zaman para ulama, yang dekat dengan suami orang tu bukan dia dekat. Dia didekati oleh ulama, oleh sahabat kerana akhlaknya, adabnya, mulianya, perbuatannya, mulianya tutur kata dia. Kan? Bukan dia dekat dengan suami orang pergi goda, pergi selak kain, okey pakai baju macam tak pakai baju, sampai suami orang telan air liur, sampai tak mampu nak telan lagi. Tengok akhirnya berlaku zina. Orang alim yang berkahwin 2, berkahwin 3 tu, dia berkahwin bersama dengan pakej bukan sekadar cantik, akhlak dan adab yang mulia.
Dan perkahwinan itu tidak merosakkan perkahwinan yang pertama. Perkahwinan itu tidak melemahkan hubungan dia dengan isteri. Ini dah kahwin, pengaruh pula lelaki ni supaya jauh pada isteri dia. Main santau itu berlambak saya jumpa dalam coaching saya. Dalam personal coaching saya, PC saya, PC keluarga, family punya problem ni, kan, saya jumpa santau sihir itu terlalu banyak digunakan di akhir zaman. Subhanallah. Kan? Saya sendiri buat live macam ni pun yang kena ugut. Kan? Akan disantau, akan disihir. Subhanallah. Orang hari ini dia tak ada masalah untuk langgar perintah Allah. Dia kata ni salah, tapi atas kebencian, dendam, geram, tak puas hati, mereka sanggup buat apa saja, sahabat-sahabat. Kan? Ini hari ini. Maka santau digunakan untuk melemahkan suami, untuk melupakan. Dia santau suami dia sampai suami dia lupa bini pertama, anak-anak terbiar, terpinggir. Subhanallah. Ini benar-benar berlaku. Sebab itulah sahabat-sahabat, jangan kongsi perkara-perkara family kamu semua dalam Facebook. Tak perlu, sahabat. Apatah lagi nak buat benda-benda bodoh, bin bangang, TikTok sana, TikTok sini, lompat sana, terkangkang sana, terkangkang. Ini semua perkara yang sia-sia kita buat. Kebahagiaan tak terletak kepada trading macam tu. Buatlah apa pun, tak payah rakam, tak payah nak kongsi dengan orang. Ada banyak orang kat luar sana sedang mengintip perjalanan hidup kita. Akhirnya nanti kamu akan kamu menyesal sungguh-sungguh nanti. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya nak tengok. Abdul Ghaffar, Waalaikumsalam Cik Ghaffar. Okey, insya-Allah mudah-mudahan ni semua leader kopi kita ni, kan, anda boleh berhubung dengan Cik Ghaffar untuk dapatkan kopi kita, Paris Coffee, insya-Allah. Allahu Akbar. Ayati yatim. Ada soalan tak? Terus ni Cikgu Ramla, Waalaikumsalam. Salam Jumaat untuk anda juga, puan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kak Tim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Hajar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eddie Bro, Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua yang beri salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kongsi soalan sahabat-sahabat, di hari Jumaat yang penuh kemuliaan ini. Penghulu segala hari, kalau ada soalan, kan, anda boleh share live saya. Sebab saya memang page saya memang telah disekat, kan. Kita pergi kepada Pak Lis 2, saya nampak Pak Lis 2 pun tak pasti kita dapat apa-apa notis daripada Facebook, tapi memang sangat sukar nak gerak, kan. So page Pak Lis sendiri pun tak boleh nak buat live. Boleh buat live tapi takkan dapat apa-apa notification, orang tak tahu kita buat live. So kita pergi pada Pak Lis 2 sekarang, kan. Tapi pun banyak sekatan, banyak alangan. Tak apalah, kita teruskan perjuangan kita. Apa pun kita buat yang terbaik. Waalaikumsalam Mak Ngah. Allahu Akbar. So kita kongsi soalan yang sahabat-sahabat, kan. Ya, Cik Syafiq. Soalan daripada Puan Rina. Saya sedih sebab anak saya dah buang saya, Pak Riz. Semua kerana kesilapan ketika zaman muda saya. Saya dah minta maaf, namun anak saya masih tak nak maafkan saya. Saya dah lama bertaubat, namun saya akur dengan ujian ini. Apa saya boleh buat lagi, Pak Riz? Ya Allah, teruskan taubat anda. Sebab manusia yang hebat, Allah tunjukkan salah dekat dunia. Manusia yang Allah sayang, Allah tunjukkan salah dekat dunia. Sahabat-sahabat, biar pandangan orang kat atas kita penuh dengan hina, tapi kita balik dengan kemuliaan. Ingat pesan saya tu, kan. Manusia yang paling rugi di akhirat adalah manusia yang Allah tak tunjukkan kesilapan dekat dunia, dan dia percaya kepada perkara yang salah. Dia percaya dia bagus, dia percaya dia hebat, dia percaya dia luar biasa, kan. Dia rugi sebenarnya. Jadi kesilapan hidup anda kat masa lepas, Allah terjemahkan kat dunia depan, Allah terjemahkan di masa depan, Allah terjemahkan hari ini. Anak-anak bengang, kadang-kadang anak tak dapat terima, anak tak dapat terima. Dia terlibat dengan zina, dia anak zina, mak dah berzina, suami lelaki tu cabut lari. Biasalah lelaki, kan, kebanyakan dia akan cabut lari dan tak akan bertanggungjawab, kan. Orang budak-budak perempuan ambil berat, jangan jadi bodoh, kan. Kita terlalu berharga untuk disentuh oleh mana-mana lelaki, kan, yang bukan muhrim kita, kan. Kalau muhrim pun dia tak boleh sentuh tempat-tempat tertentu. Ajar anak, tuan-tuan, ambil berat benda ni. Walaupun sepupu sepapat, ketupat sekalipun, kan, ambil berat. Dia boleh, kadang-kadang dia bergurau tepuk-tepuk tampar, sepupu tak sepupu, haram tetap haram.
Ambil berat ni tuan-tuan. Kan? Berkawan berzina. Kadang-kadang ni sekali je berzina dah mengandung. Ada orang berulang-ulang kali tak mengandung. Dia buat lagi. Tapi ada orang dia berzina sekali dah mengandung. Allah tunjukkan pada dia. Kenapa? Untuk dia berubah, dia kembali pada Allah. Allah terima semua. Allah terima semua. Semua dosa kita, kalau kita kembali pada dia, Allah terima, insya-Allah. Itu berita baik. Manusia bukan senang nak terima kesilapan kita. Kita silap sikit tuan-tuan, punya banyak baik kita. Silap sikit dia canang satu dunia. Dia hina kita satu dunia. Dia sebarkan keburukan kita satu dunia. Kan? Sedikit kebaikan kita pun tak pernah dicerita pada orang. Tapi keburukan kita, kehinaan itu disebarkan. Keburukan, kebusukan itu yang dipamparkan. Itu manusia. Tapi mulianya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ni, kan? Perbuatan kita yang jahat ni seluas lautan, setinggi gunung. Tapi satu pagi kita sujud pada dia. Hanya satu pagi ni kita sujud pada dia, terhapus semua gunung dan juga lautan dosa kita. Nampak tak betapa kasih sayang Allah ke atas hamba-hambanya? Yang kita pening-pening kepala fikir manusia, orang tak terima aku lah, orang benci aku lah, orang tak suka aku. Kenapa? Sujud daripada Allah, minta bantuan Allah. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain serahkan pada dia. Nampak tak? Bila Allah tunjukkan kebencian orang kepada kita, itu tandanya Allah nak kita dekat dengan dia. Bila kita dapat anak-anak yang masalah, bermakna Allah nak kita kembali pada dia. Bila anak-anak tadi mempertikaikan siapa kita di masa lepas, itu maknanya kita sedang dibagi tahu oleh Allah. Allah sedang kirimkan kepada kita pembalasan yang berat di dunia. Hadap dengan bijak, hadap dengan tekun, dengan gigih, dengan sungguh-sungguh. Jangan putus asa, jangan mengeluh, jangan mengelabah. Sebab hukuman di dunia itu lebih baik kita hadap berbanding hukuman di akhirat. Faham ke faham? Anak-anak kita melenting-lenting, orang hina, orang tak maki, depan belakang semua kutuk. Rupa-rupanya ni anak zina, ni bekas pelacur. Dulu masa mula-mula isap dadah. Tuan-tuan, walaupun pelacur sekalipun, sujud dia Allah terima, insya-Allah. Walaupun dia pezina sekalipun, berulang-ulang kali tuan-tuan, tapi bila dia sujud pada Allah, insya-Allah, pintu taubat Allah tak pernah terbuka. Kan? Walaupun pintu kasih sayang manusia sentiasa terkunci, tertutup rapat. Kan? Saya sendiri sebagai pemilik madrasah lalui banyak benda. Kan? Kadang-kadang kita manusia biasa ni banyak fikir. Kan? Hina kita ni berurusan dengan makhluk bernama manusia ni. Macam-macam. Kadang-kadang dia hutang kita beribu-ribu tuan-tuan. Kan? Tapi kat luar sana dia kutuk kita kau-kau. Dia kutuk kita rapat-rapat. Dia join orang lain pula kutuk kita lah, nak kita patutnya dia hutang budi dengan kita. Sebab dia hutang dengan kita, dan kita benarkan anak dia belajar walaupun dia hutang bertahun-tahun. Tapi tak, dia gembat kita kau-kau. Dia sama-sama join satu pinggan bantai kita. Allahu Akbar. Nampak tak? Itu manusia. Kan? Pintu taubat Allah sentiasa terbuka. Kan? Berbanding manusia ini, pintu kasih sayang dia sentiasa terkunci. Kau jangan buat silap sikit. Dia kunci rapat-rapat pintu kasih sayang dia. Kan? Pada waktu dia minta ampun pada Allah, dia lupa dia tidak maafkan makhluk bernama manusia ni. Kan? Di saat dia meminta harapan daripada Allah, dia telah hapuskan harapan manusia ke atas dia. Nampak tak? Ini manusia. Allahu Akbar. Sebab tu sahabat yang bertanya Puan Rina tadi tu, kembali pada Allah, banyak bicara dengan Allah, sebab akhir nanti kita akan dibicarakan di mahkamah dia. Maka kena banyak bicara dengan dia di dunia ni. Kena banyak bicara dengan dia. Sebab di penghujung perjalanan kita di akhirat besok, kita akan dibicarakan. Faham ke faham? Maka kenal Allah sebelum kamu dibawa ke akhirat. Kenal Rasulullah sebelum kamu berada di akhirat. Sebab orang yang kenal Allah, orang yang kenal Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka dia akan dapat syafaat Nabi. InsyaAllah akan menghuni syurga Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Daripada Encik Ahmad Hamid, Pak Riz, apa itu erti kasih sayang yang sebenar sebagai anak kepada ibu bapa? Cukupkah sekadar pemberian RM1 saja? Saya perlukan penjelasan untuk ubati hati yang luka ni. Maaf untuk soalan saya. Seorang ibu, seorang ayah, kena belajar lah. Kena belajar. Belajar untuk terima ketentuan Allah, belajar untuk menerima takdir, belajar untuk jadi orang reda. Kasih sayang subjektif. Di saat anda bengang, anak anda bagi duit tapi tak adilkan diri, anda kena ingat di sebelah kanan, di kiri, depan, belakang anda ada ibu bapa. Bukan sekadar duit. Anak bukan sekadar tak dapat duit, anak pun tak balik.
Telefon pun tak, call pun tak, WhatsApp pun tak pernah. Jadi belajar untuk reda, belajar untuk berterima kasih, tingkatkan ibadah. Mudah-mudahan doa-doa anda tadi yang datang daripada reda atas anak tadi tu akan membuka ruang reda Allah ke atas anak kita. Faham ke faham? Kadang-kadang kita asyik mengeluh macam mana Allah nak reda kat anak kita. Kita asyik mengeluh. Dan anak kita makin jauh lah. Faham ke faham? So kita kena belajar untuk reda. Kita belajar untuk terima ketentuan Allah SWT. Anak pula kena faham, bila anda menjadi seorang anak, dan anda jangan asyik berkepit dengan bini je. Kita anak jantan, kadang-kadang kena ambil tahu juga pasal family dan sebagainya. Itu semua penting lah, kan? Kadang-kadang perebutan mak dengan isteri rebut, Allah dua-dua nak. Jangan buat orang berdosa, jangan buat orang terjunam ke lembah kemurkaan Allah. Faham ke faham? Kan? Jadi ibu kena bijak, isteri kena bijak. Kalau tak, orang yang anda sayang, sebenarnya anda tolak dia tu ke gaung neraka. Salah strategi, salah perancangan, salah percaturan, neraka tempat dia. Yang main, kan? Mak menangis semenjak dah kahwin, dia tak jenguk aku, tak call aku. Bila mak menangis, anak susah tau, kan? Subhanallah. Jadi belajar untuk reda, belajar untuk terima ketentuan Allah, belajar untuk terima takdir Allah SWT. Anak tu 30 tahun, 20 tahun dengan kita. Hari ni dia ada isteri, dia dengan isteri dia pula. Selepas 20 tahun dia dengan kita. Kita kena belajar untuk melepaskan sebelum kita benar-benar tiada mereka dalam hidup kita lagi. Kembali ke rahmatullah. Faham tak? Kita belajar. Anak pula belajar untuk tidak pergi terus. Dah ada keluarga, hilang terus. Guide terus. Jangan. Hadirkan dalam hidup mak bapak kita. Hadirkan, kan, diri anda dalam kehidupan mereka. Subhanallah. Satu saya banyak kongsi, kan, pada waktu live saya belum disekat. Saya antara perkara yang pernah saya bagi, saya kata, kalau anda ada peluang bagi duit tu pada mak kamu untuk kamu boleh pegang tangan dia, maka itu sebab baiknya. Dan daripada kamu masukkan duit melalui bank online ke banking, kan, mak kita pergi tekan kad dan sebagainya. Kadang-kadang minta si Dolah kat tepi rumah tu lah, minta si Leman kat ujung kampung tu tolong tekan duit. Leman ni dalam diam tak diam dah makan duit mak kita. Mak kita tak perasan. Kadang-kadang ada bulan kita bagi lebih, si Leman ni pula cek, dia tengok, setiap bulan 1,000, ni bulan ni dia bagi 1,400. 400 tu dia gembat. Kita pula tak akan tanya, kan, tak nak ungkit-ungkit, tak nanti mak salah faham. Kita bagi lebih tapi mak tak cakap apa-apa. Kita senyap je. Rupa si Leman, si Dolah, si Tam tu dah gembat duit mak kita. Ada cas pula. Setiap kali ambil dia cas 100. Mak kita tak cakap kita sebab dia tak nak kita susah. Nampak tak? Ini semua berlaku, kan? Jadi kalau mampu untuk baliklah, bagilah duit. Lagi teruk kalau satu negeri pun masuk kat bank tak boleh balik ke? Tak boleh tengok sekejap ke? Kau boleh pula pergi pawagam, boleh pula pergi office, boleh pula pergi majlis, boleh pula pergi jumpa kawan, boleh pula pergi main futsal, boleh pula pergi stadium. Rumah mak kau tak boleh pergi. Stadium ke lahirkan kau? Julati mana lahirkan kau ni? Kan? Sanggup beratur panjang ni sepatutnya untuk bola. Balik rumah tak perlu beratur. Kan? Start kereta sampai pun tak boleh balik. Macam? Faham? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Kedua pihak kena mainkan peranan yang penting agar hubungan ni tak ada cacat, tak ada celah. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Next, ada soalan? Daripada Puan Badaria, Pak Riz, macam mana kita nak tahu anak kita ni sedang berada di track yang betul? Kadang-kadang takut kita tertipu dengan pandangan luaran kita yang sangat lemah. Ada masa untuk dia, pantau dia, intip dia, intai dia. Semua itu akan memberi info kepada kita sebagai parents. Jangan semata-mata dengar dia cakap kita percaya. Tengok depan mata, baiknya anak ni, kita rasa anak tu baik. Jangan, kita sedang didik anak-anak akhir zaman. Kita sedang mendidik anak-anak teknologi. Otak dia macam teknologi. Dia boleh delete pada bila masa. Allahu Akbar. So kena bijak, kena faham,
Siapa yang sedang kita didik dan bimbing tu. Boleh faham tak sahabat-sahabat? Anak yang bagaimana yang depan mata kita ni. Bukan senang hari ni nak cari anak yang ada adab tinggi. Bukan senang nak cari anak yang sentiasa mendahulukan mak bapak dalam semua perkara. Salam, wish, jemput, makan mak, ayah makan. Mak, saya duduk mak. Kat madrasah kita bangunkan, tapi kan, bukan mudah lah. Kita tetap akan buat, walaupun bukan benda tu yang orang pandang, tapi fahamlah, adab adalah benda yang paling tinggi. Kan? Kalau kau ada Quran tapi tak ada adab, tak ada apa-apa pun. Kan? Bukan senang nak ajar orang bab adab dan akhlak. Balik rumah main TikTok, main handphone. Kan? Yang tu dia tak nampak ke mana anak dia, ke mana orang dia nampak. Itulah kehidupan kita pada zaman ini. Satu anak-anak kita ni, kita tengok apa dia buat setiap hari. Dia peruntukkan masa dia untuk apa, bagaimana perjalanan hidup dia. Semua tu akan memudahkan kita untuk kenal siapa anak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke sahabat? Dengan siapa dia berkawan? Dan peranan anda seperti yang saya bagi tahu awal tadi. Sudahkah anda dedahkan mereka, bimbing mereka, terapkan kepada mereka cara-cara nak pilih kawan yang terbaik? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sudahkah kita bangunkan anak-anak kita agar mereka tak tersalah pilih kawan? Subhanallah. Sahabat-sahabat yang masuk, terima kasih. Tolong share lah live ni, anda share kat grup, anda share pada kawan-kawan, sahabat-sahabat, supaya lebih ramai orang sedar kehadiran live ini. Sebab page kita yang sedia ada, Pak Riz tu sendiri tak boleh nak diguna. Sebab telah di-block oleh, boleh buat live tapi tak. Kan? Kita ada 30 orang join kita live ni. Okey lah tu, sebab kita ada follower hanya 100 orang. Tapi kita ada 180,000 follower di page Pak Riz. Tapi yang tengok pun lebih kurang macam ni, sama je 30 orang. Jadi kita dah buat keputusan, kita nak lebih banyak masa di page 2 ni, Pak Riz 2. Jadi anda boleh share kat kawan-kawan, teman-teman, supaya lebih ramai orang sedar tahu kehadiran page kedua ni, Pak Riz 2, insya-Allah. Sahabat-sahabat, salam Jumaat untuk anda semua. Buat yang terbaik. Lelaki jangan tak pergi solat Jumaat. Pergi dulu tak boleh pergi kan, sebab PKP dan sebagainya. Sekarang dah boleh pergi pun tak nak pergi. Macam mana kan? Subhanallah, jangan sampai jenazah kita ni yang pergi. Faham ke faham? Setiap hari mungkin saja hari terakhir kita. Hari ni kalau kita sempat pergi solat Jumaat, belum tentu minggu depan solat Jumaat ni kita dapat. Faham ke faham? Mudah-mudahan Allah berkati hidup kita. Allah bagi kita peluang untuk terus berjuang. Allahu Akbar. Kita bukan berjuang untuk nama, tapi untuk agama. Subhanallah. Kita nak jadi manusia yang Allah pandang. Subhanallah. Jadi jangan habiskan masa dengan memandang. Kan? Carilah pandangan Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. So terima kasih. Dan kalau anda ada anak-anak yang tiba dengan dadah, anda boleh hantar mereka untuk personal coaching dengan Pak Riz juga. Anak-anak yang ada masalah akhlak juga boleh hantar untuk personal coaching, insya-Allah. Terima kasih semua. Dan salam Jumaat untuk anda sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.